Segmen kita di hari ini, di mana segmen kita wawancara akan menyentuh sedikit sebanyak mengenai adab penuntut terhadap guru dari perspektif pemikiran Imam Al-Ghazali. Bersama narasumber kita pada hari ini, ya. Kita akan insyaAllah bersama Yang Mulia Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajat selepas ini nanti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Jadi tajuk yang kita bawakan sangat memberikan manfaat kepada kita ni, dan juga ini memberikan satu peringatan kepada kita ni untuk bagaimana sebenarnya beradab. Khususnya kita ni sebagai anak-anak tani lah, tapi bukan saja dikhususkan untuk anak murid, tapi kita sebagai ibu bapa juga perlu beradab kepada guru-guru mereka. Jadi adab murid terhadap guru daripada perspektif pemikiran Imam Al-Ghazali ini yang akan kita bawakan. Jadi mungkin sebagai mukadimahnya, Ustazah boleh menghuraikan tajuk yang kita bawakan pada hari ini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih dengan undangan saya di dalam rancangan Rampai Pagi ini. Jadi saya dahulukan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim rabbi tamim alaina bil khair sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah. Yang mana hari ini kita ni akan membincangkan mengenai dengan adab murid terhadap guru menurut perspektif Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sebenarnya kalau secara mukaddimahnya, apakah yang dimaksudkan dengan tajuk hari ini? Kita ni akan mengupas tentang adab-adab murid terhadap guru dengan cara pemikiran Imam Al-Ghazali ini. Siapakah sebenarnya Al-Imam Al-Ghazali? Kalau bagi Atul dan Muhammad macam mana? Kenal siapa Imam Al-Ghazali? Memang kenal, tapi kalau kami jawab ni masa ni better penjelasannya daripada Ustazah sendiri. Masya Allah, baik-baik. Okay, baik. Lebih baguslah. Sekarang kalau kami yang menerangkan, takut tersimpang orang lain. Baik. Imam Al-Ghazali ni dipanggil sebagai Hujjatul Islam. Dipanggil nama gelarannya sebagai Hujjatul Islam. Pasal apa yang dipanggil sebagai Hujjatul Islam itu kerana hujah-hujahnya yang bernas di dalam mendefinisikan Islam itu yang sebenar. Sebab itu dikatakan sebagai Hujjatul Islam. Kemudian siapa nama benar Imam Al-Ghazali ini? Ia adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. 3 kali Muhammadnya. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali Al-Tawsi. Al-Tawsi ini adalah tempat tinggalnya. Tetapi kalau panggilan-panggilan kita ni supaya ia terkenal tu, ia dipanggil sebagai Imam Al-Ghazali. Ia merupakan Imam Al-Ghazali ini adalah merupakan ulama yang terkenal, bukan saja ataupun orang Islam, tetapi di orang yang non-Muslim pun mengenali Al-Imam Al-Ghazali ini. Beliau ni, Imam Al-Ghazali ini, ia terkenal dengan cara pemikirannya yang begitu subhanallah, yang begitu bernasa, yang begitunya orang akademik dan juga ia orang menyentuh ke dalam hati kita ni. Ia ni ia juga ulama tasawuf, selalu berkait ia punya yang berkaitan dengan hati dan juga apa-apa yang berkaitan dengan kebatinan lah. Contohnya seperti sabar, macam mana ia punya konsepnya, macam mana konsep sabar itu, macam mana konsep tawakal itu, subhanallah. Ini adalah merupakan Imam Al-Ghazali ni ia punya yang boleh menerangkan tentang perkara-perkara itu. Jadinya Imam Al-Ghazali ni antara ulama yang terkenal. So kita ni tu untuk kan ni orang menghargai ulama-ulama ni, tentunya kita ni tu mesti mengikuti ataupun ni orang at least kalau bukan indah semua, at least sedikit saja kita ni mengikuti apa yang telah menghargai ilmunya melalui dengan karya-karya yang telah yang dibuat di dalam buku. Bukunya banyak ni, bukan saja seperti Ihya Ulumuddin, tetapi antaranya juga Bidayatul Hidayah, yang mana pada hari ini saya akan menerangkan
adab murid terhadap guru itu melalui kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan di antara Ihya Ulumuddin, kemudian Bidayatul Hidayah, ada lagi juga ia punya kitab-kitabnya ni seperti Ayyuhal Walad dan sebagainya. Dan Bidayatul Hidayah ni adalah ia punya kira first editionnya. Tetapi ada juga diterjemahkan melalui satu kitab diterjemahkan itu, iaitu oleh Al-Alim Al-Allama Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, iaitu kitab itu dinamakan sebagai Hidayatus Salikin fi Suluk Maslakil Muttaqin. Ini antara ia punya terjemahan di dalam bahasa Melayunya di dalam mengandung Bidayatul Hidayah ini. Baik, itu sedikit sebanyaklah yang saya terangkan untuk mukadimahnya. Saya ambil adab seorang murid terhadap guru melalui kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. InsyaAllah. Itu dia. Baik, kita terus bersama juga dengan Ustazah untuk mengongsikan bagaimana pula dari perspektif pemikiran tersebut menerusi narasumber berkenaan adab murid berkenaan. Baik. Alhamdulillah. Di antara adab-adab yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, sebelum saya terlupa, baru ada idea tu baru kan keluar. Kitab Bidayatul Hidayah ini terlupa saya membagi tahu, ia bukan saja menerangkan tentang adab-adab seorang murid terhadap guru, tetapi Bidayatul Hidayah ini ia ada 3 fasa. Tiga isi kandungannya itu, 3 part, 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah adab-adab melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana adab kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada mula kita ni bangun tidur sampai kita ni tidur itu ada adab-adabnya tersendiri. Kemudian bahagian kedua adalah cara-cara kita ni tu meninggalkan maksiat. Ia ada 2 fasa tu. Fasa pertama meninggalkan secara zahir, kemudian fasa yang kedua adalah meninggalkan secara batin. Batin itu seperti meninggalkan hasad dengki, kemudian meninggalkan macam mana meninggalkan riya, kemudian cara-cara untuk meninggalkan sifat ujub. Yang mana ketiga-tiga ini adalah penyakit hati. Kan sebagaimana yang kita ketahui bahawa hati ini ada 3. Hati yang sehat, qalbun salim. Kemudian hati yang sakit, qalbun marid. Kemudian na'udzubillah min zalik, qalbun mayit, iaitu hati yang mati. Hati yang mati ni langsung ia dapat mendapat hidayah ni. Tapi kalau ia dapat hidayah tapi masih rasa sakit, itu dikatakan sebagai qalbun marid. Kemudian yang ketiga adalah di dalam penerangan kitab Bidayatul Hidayah ini adalah adab-adab pergaulan dan juga persahabatan, termasuk dengan khaliq. Khaliq ini maksudnya Allah dan juga makhluk. Makhluk itu dapat diperincikan dengan guru, adab-adab dengan guru sebagaimana hari ini yang saya terangkan. Kemudian adab-adab menjadi seorang guru, macam mana guru itu menyampaikan kepada murid, ada adab-adabnya tersendiri. Kemudian adab-adab anak kepada ibu bapa, kemudian adab-adab kepada seluruh manusia itu sama ada yang indah dikenali, yang dikenalinya dan juga sahabat karib atau di antara perisian di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadinya memang kenapa saya merujuk di dalam sumber buku ini kitab Bidayatul Hidayah, kerana ia ada mempunyai pemikiran-pemikiran ulama yang terkenal. Subhanallah. Jadinya termasuk tadi tu saya jelaskan di sini tu adab-adab murid terhadap guru. Apa yang dimaksudkan dari segi perspektif Imam Al-Ghazali. Pertamanya Imam Al-Ghazali mengatakan apabila seorang murid ini menemui gurunya, hendaklah ia memberi salam kepada guru tersebut. Ini kadang-kadang India saya menganukan kadang-kadang ada certain murid ini bila terjumpa di kedai, malu. Lari ke jamban terpulang. Malu ia kan melihat ia punya gurunya tu. Tetapi jangan sampai guru kita ni tu mengambil hati. India yang mau menegur aku. Pasal apa? Kalau guru itu dapatnya orang tersinggung dengan perbuatan anak muridnya, keberkatan daripada keberkatan untuk menyampaikan ilmu tu akan sedikit demi sedikit akan hilang. Subhanallah. Jadinya kepada murid-murid dan juga kita ni, kalau bagas ex-student itu, kalau ada guru kita ni daripada jauh, Ustazah, Assalamualaikum. Walaupun terjauh, tidak apa-apa. Artinya kita ni tu menghargai kedatangan diorang. Kemudian yang
yang keduanya, jangan ia membanyakkan bercakap-cakap di hadapan gurunya. Ini artinya kita ni tu berawar bergalat kalau bahasa Brunei. Kita ni kalau ni orang jangan tanya-tanya benar. Ini alhamdulillah Atul dan Muammar diam-diam bila saya cakap macam mana ni. Subhanallah. Artinya di sini ni orang berawar bergalat itu ada. Kesopanannya tu ada. Artinya di sana tu jangan kita ni terlampau nyanyah ada tempat guru kita ni takut menyakiti hatinya. Apapun jua kan kita ni kan bercerita, tadi tunggu dulu apa cakap-cakap guru kita ni tu arah kepada kita ni, barutah kita ni bersuara arahnya. Kemudian yang ketiga, jangan bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Tadi ini poin yang ketiga tu, iaitu gurunya tu bertanyakan dulu kepada anak muridnya bercakap, barutah kita ni menjawabkan. Contohnya saja guru tu, apa kabarmu? Alhamdulillah ustazah, baikku sudah. Mulakan ceritanya. Jangan kita ni dulu, ustazah aku ni kan curhat. Jangan dulu cuma tu. Kita ni belum ni orang itu adab di dalam Islam sebagai murid terhadap guru itu. Kemudian yang keempat adalah seorang murid itu jangan bertanya ketika guru itu terlampau ngalih. Terlampau sudah, guru itu pun manusia. Manusia ni memerlukan rehat juga, keperluan fisiologi ketika makan contohnya. Sibuk-sibuk lagi kan baru bertanya. Subhanallah. Artinya di sana tu kita ni mesti ni orang ada kesopan arah tempat guru tu, beradab dengan guru. Macam maksudnya tu di sana tu kita ni tunggu dulu masa ya ready benar-benar guru itu kan menerima soalan, maka kita ni akan bertanya soalan kepadanya. Kemudian juga jangan menyangkal ataupun menunjukkan rasa indah puas hati arah gurunya seperti ia berkata, aku dah setuju ni ustazah dengan cakap ustazah ni. Saya bantah, subhanallah. Artinya benar-benar sudah ia protes tu dengan apa yang dipendapatkan oleh ada tempat gurunya tu tadi ataupun boleh membabitkan guru itu ni orang tersinggung. Kalau bahasa kita ni tu ni orang tersagir ni katanya hati itu. Artinya di sana tu kalau ada mana saja kita ni tidak bersetuju, kita ni tu cakap saya minta maaf ustazah. Tetapi kalau pandangan saya meminta maaf terlebih dahulu, tetapi jangan sampai ia punya indah ngam ia punya pendapatnya tu boleh menimbulkan kesakitan arah tempat hati seorang guru itu. Kemudian yang keenam adalah jangan ia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya dan menyangka bahawa ia lebih mengetahui daripada gurunya. Maksudnya tu aku lebih tahu, seorang murid ini mengatakan aku lebih tahu daripada kau, daripada ustazah tu. Jadinya sana tu siapa yang guru, siapa yang murid. Kalau kita ni penuntut, kita ni yang menuntut ilmu, yang memberikan ilmu itu adalah guru. Guru anitah, muallim yang membagi ilmu arah pada kita ni. Kalau kita ni tahu yang kita ni tu penuntut ilmu, datang dengan gelas yang kosong. Kalau orang yang jenis ni orang pembarisan ni orang yang pembarisan ni maksudnya tu orang yang macam terlampau benar-benar secara literal saja. Maksudnya gelas yang kosong tu di bawahnya gelas yang kosong. Maksudnya ni lurus bentul. Ya Allah, lupa dengan perkataan itu. Masya-Allah. Jadi di sana tu kalau sekiranya kita ni tu sebagai penuntut kita ni tahu mengambil ilmu daripada guru, maksudnya tu datang dengan gelas yang kosong itu, kita ni tu jangan mendabik dada siapa yang betul, siapa yang salah. Kita ni terima ilmunya itu saja. Selagi ia tidak menyalahi agama Islam. Jangan juga ni kata sekiranya kalau ada gurunya tu bahnya katanya, mencuri dan sebagainya. Atau tidak wajib kita ni ikuti. Itu kena fikirkan juga tu. Okay, kemudiannya seterusnya adab seorang murid terhadap guru ani jua. Ini yang paling penting. Jangan berbisik-bisik dengan kawannya ketika guru itu menyampaikan kuliahnya ataupun menyampaikan ilmu pelajaran. Kadang-kadang kita ni melihat kau cerita TV Brunei sampai pagi Ustazah Zati tu cuma tu sibuk-sibuk tadi jua. Ia bercakap cuma tu dapat ni punya gurunya. Gurunya ngalih-ngalih membagi ilmu menerangkan itu, tapi muridnya ingin menghargai atau boleh menjadi hilang keberkatan daripadanya. Kemudian yang ke-8 adalah jangan kita ni tu berpaling kiri ataupun ke kanan seolah-olah indah ada guru tu di depan. Macam contohnya saja Zati mendengar kau apa yang ustazah cakapkan ni, macam cuma tu kan contohnya saja. Kemudian indahlah dia lari
apa tu, pusing belakang, pusing kiri, pusing depan. Seolah-olah guru itu indah wujud. Artinya di sana tu indah menghargai dengan kehadiran seorang guru. Ataupun sudah boleh keberkatan itu hilang. Tani indah mau keberkatan itu hilang. Kita ni mesti ingat kalau sebagai pelajar ataupun murid ni, bila datang saja ke sekolah ataupun tempat majlis ilmu tu, first thing adalah perbetulkan niat. Kita ni belajar tu bukan untuk pas exam sahaja semata-mata. Bukannya aku tahu sudah ni pelajaran ni katanya. Jantah hormat guru ni. Tidak. Tetapi kita ni belajar adalah untuk menuntut ilmu, untuk menjadikan ilmu itu bermanfaat terhadap diri kitanya. Kemudian yang ke-9 adalah jangan membanyakkan soalan kepada gurunya ketika ia letih, macam tadi saya katakan. Kemudian apabila gurunya hendak berdiri, lepas dia macam duduk atau kemudian apabila guru itu berdiri kan keluar daripada habis mengajar, berdiri juga kita ni. Jangan juga terlampau kita ni duduk. Artinya di sana tu kita ni tu hormat arah tempat guru tersebut. Itulah sedikit sebanyak yang diterangkan yang boleh saya jelaskan di antara adab-adab murid terhadap guru menurut Imam Al-Ghazali. Yang bagusnya dengan ada yang terangkan sebentar tadi, Nyonya tadi diselajurkan yang mana boleh menghilangkan keberkatan. Sekiranya kita ni kurang beradab kepada guru kita ni. Jadi di sini apa antara kelebihan menjaga adab bersama guru ini, Ustazah? Baik. Di antara adab-adab, di antara kelebihan bila mana sahaja kita ni itu beradab dengan guru itu, setentunya adalah kita ni akan meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat ini apa maksudnya? Artinya bertambah-tambah nikmat Allah bagi arah tempat kita ni. Ilmu yang disampaikan ada guru kepada kita ni, ya Allah, ibaratnya kita ni tu ibaratnya macam kita ni. Kita ni indah tahu apa-apa, berjalan di lorong yang gelap. Tetapi seorang guru, Masya Allah, ini ya, ia punya kronologinya, antologinya. Tapi gelap benar ni, gelap benar dunia ni. Tapi ada seorang guru membawa Dian ni orang, lilin dengan ilmunya, menunjukkan jalan kita ni untuk keluar daripada kegelapan itu. Subhanallah. Itulah dikatakan sebagai berkat. Berkat. Artinya kita ni tu daripada lost kemudian menjadi found. Lost and found. Di sana tu found tentang kebenaran kehidupan ini macam mana. Artinya bila mana sahaja kita ni tu menghargai ataupun menjaga adab-adab bersama guru tu, keberkatannya tu bukan hanya saja kita ni tu dapat pas untuk exam tu, tetapi kita ni tu berjaya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Artinya di sana tu sebenarnya satu tu keberkatan. Kemudian kalau mana saja kita ni menjaga adab-adab bersama dengan guru ni, kita ni indah melawan cakap guru, sentiasa hormat dengan guru ni, hati kita ni tu bila mana saja menerima ilmu dengan penuh ketenangan. Senang masuk. Aninya katanya, ani dulunya saya terkenang dengan saya punya kisah masa dan di sekolah Arab menghafal, tapi indah mau masuk-masuk. Saya ibaratkan macam bola basketball, bila saja digolkan mengantul balik. Cuma tu jadinya. Jadi di sana tu silapnya sebenarnya mungkin kurang adab bersama dengan guru. Sebab itu sebelum memulakan pelajaran, selepas memulakan pelajaran, jangan lupa meminta maaf pada guru itu. Takut tersinggung ataupun tersagat kepada hatinya. Sebab itu kita ni tu menjaga adab kita ni dengan kita punya guru-guru. Pasal ia yang membagi kita ni ilmu yang kita ni tu supaya indah lost lagi. Allah Taala. Itu di antaranya ya. Bayangkan saja sedikit sama macam Indong juga. Contoh anak kita ni orang tinggi suara sedikit. Tadi kan rasa marah, kecil hati, tapi dia beranikan mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh menjadikan satu doa kepada mereka. Jadi mungkin Ustazah ya doa guru-guru kepada anak muridnya ya. Betul. Itu menjadi satu keberkatan. Saya memang tertarik dengan bila hilang keberkatan jika kita ni kurang adab kepada guru-guru. Betul. Baik, Ustazah, dengan kesempatan ini kita serahkan bersama Ustazah untuk memberikan kurang daripada seminit ya. Memberikan sedikit kesimpulan lah. Seminit kesimpulan. Kita ni. Masya Allah, subhanallah. Kalau bolehlah 1 minit itu menjadikan 1 jam lagi. Betul. Subhanallah. Baik. Jadinya kesimpulan yang dapat kita ni ambil daripada perbincangan kita ni hari ini ialah adab dulu sebelum ilmu. Kita ni mesti beradab dulu sebelum kita ni menimba ilmu. Kalau ilmu dulu indah adab-adab, subhanallah. Ilmu tu
makin berkurangan. Tapi kalau kita ni beradab dulu, insya-Allah ilmu itu akan bertambah-tambah. Sebab itu adab dulu mulakan, baru tah berilmu. Kemudian yang keduanya, guru ni memang sakit. Maksudnya tu ia memakan dirinya sendiri untuk kan memandaikan ataupun mendidik anak didiknya. Jadinya hargai seorang guru kerana tanpa ada guru tu kita ni indah akan berjaya ni. Tepat sekali, ibarat pelita yang menerangi kegelapan, kan? Macam tu. Apapun, semoga dengan adanya pencerahan yang telah diberikan dengan wawancara kita pada hari ini, adab murid terhadap guru, semoga dapat memberikan manfaat. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Ustazah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.